So, cikgu start record. Okay, berat ni adalah daya. Pada pelajaran lepas kita belajar daya tu adalah tarikan atau pertolakan ataupun formula untuk daya LF sama dengan MA. So untuk hari ni, berat ni kita masih nak cerita pasal F sama MA, daya. Tapi kali ni, daya tu adalah daya ke bawah yang disebabkan oleh satu tarikan, tarikan ke bawah yang kita panggil dia graviti. Okay? Daya berat adalah daya graviti. Okay, daya ke bawah lah. Okay, daya ke bawah disebabkan oleh tarikan graviti ataupun disebabkan oleh pecutan graviti. So sebenarnya formula W sama mg ni mai pada formula F sama MA. F itu daya, so daya ni kita ubah jadi berat, so W lah, W tu weight. M masih M. A kat sini kita ganti dengan G. Apa dia G? G adalah pecutan graviti. Pecutan graviti. A itu kita belajar pecutan lah, F sama MA. Daya sama dengan jisim, darat pecutan. So W berat, berat sama dengan jisim, darat pecutan juga. Tapi pecutan ke mana? Pecutan ke mana ni? Berat kan? Pecutan ke mana? Ke bawah. Pecutan ke bawah. Okey, bila pecutan ke bawah namanya adalah pecutan graviti. Okey. So kita tengok kat sini, seorang atlet angkat berat menjuak barbel. Angkat berat tu macam tayar tu. Daya tarikan graviti bumi yang bertindak ke atas barbel itu menyumbang kepada berat barbel tersebut. Jadi beratnya menyebabkan atlet itu berasa sukar untuk mengangkatnya. So barbel itu akan jatuh ke lantai dengan satu pecutan apabila atlet itu melepaskannya. So apa yang kita boleh bagi definisi kepada berat? Berat adalah daya tarikan graviti yang bertindak ke atas objek. Siapa yang tak mau bagi definisi berat tu macam ni, awak juga boleh bagi definisi berat macam ni. Macam formula W sama dengan mg. So awak kena nyatakan balik berat sama dengan jisim, darat, pecutan. Tapi kena spesifik lah pecutan apa? Pecutan graviti. Okay. Sekarang kita nak tengok apa beza antara berat dan jisim. Selama ni kita rasa berat dan jisim tu sama. Kalau cikgu tanya awak berapa jisim awak, awak mesti akan habaq jisim awak. Kalau cikgu tanya awak berat lah, okay. Ui ada kan? Tak ingat nama, mana ada senarai nama sekejap. Sin Hui, berapa berat awak? 45. Sin Hui berat dia 45. Okey, betul 45 kg ya Sin Hui? Ya. Ya, okey, cikgu nak tanya lagi kepada Zairatul. Zairatul, berapa berat awak? Ya cikgu 50. 50? 50 Ya. apa? 50 kg. Okey, Zairatul berat dia 50 kg. Okey, cikgu habaq berat cikgu tau. Jangan gelak tau. Nak tahu tak berat cikgu berapa? Berat cikgu 650 Newton. Berat tak? Jawapan Sin Hui dengan Zairatul tadi tu bukan jawab untuk berat. Jawapan awak tadi tu tengah jawab apa? kg tu unit untuk apa? Jisim. Ya, kg ni unit untuk jisim. Jadi awak tak menjawab soalan. Jadi masa exam, kalau orang tanya berat awak jawab 45 kg, so awak tak dapat markah. Jadi sepatutnya awak kena jawab, okay, Sin Hui, berat awak apa tadi? Berapa berat Sin Hui? 45 kilogram. Salah, itu bukan berat, itu jisim. Cikgu tanya berat awak. 450 Newton. Bagus. Okay, Zairatul, berapa berat awak? 500 Newton. Betul. Jadi lah ni kita nak tengok balik apa maksud berat dan apa maksud jisim. Okay, definisi bagi berat. Okay, terima kasih Sin Hui dan Zairatul.
Oh, Sin Hui ni comel kecil sangat ni, kena makan banyak sikit. Okey, definisi bagi berat, daya tarikan graviti ke atas objek. So bila ada satu daya tarikan tu maksudnya tarikan dia ke bawah. Yang tu yang kita panggil dia berat. Okey. Maksudnya bila kita pergi ke tempat yang tak ada graviti, tak ada pecutan graviti, contohnya dekat bulan, dekat angkasa lepas, maka tak ada berat di situ. Jadi kalau cikgu yang berat cikgu 650 Newton, bila pergi ke bulan, berat cikgu hanya tinggal 1/6 saja. Maknanya berat cikgu nanti akan tinggal lebih kurang dalam 1/6, maksudnya dalam 110 Newton macam tu saja berat cikgu. Dia macam seolah-olah siapa yang nak dukung cikgu time tu macam yang dukung beras 10 kilo. Ringan je lah cikgu. Sebab di sana pecutan graviti dia sangat kecil, iaitu 1/6 saja pecutan graviti daripada di bumi. Tapi jisim pula definisinya adalah kuantiti jirim. Okey, kuantiti jirim maksudnya banyak mana jirim yang ada dalam sesuatu objek tersebut. Jadi kalau objek adalah badan cikgu ni, banyak mana isi cikgu, banyak mana tulang, banyak mana daging, banyak mana darah, banyak mana air yang dalam badan. So semua benda tu adalah jirim. Jadi banyak mana jirim tak boleh berubah. Dekat mana saja kita duduk, jirim kita tetap sama. Tapi tak boleh lepas 3 bulan tak sama lah. Mungkin lepas 3 bulan dia diet ke apa ke dah kurus dah. Lepas awak puasa sebulan mungkin turun 5 kilo. So jirim ni maksudnya kalau kita nak timbang jirim, awak letak dia kat mana-mana pun nilai dia akan sama. So nak tengok jirim kita akan guna electronic balance. Apa dia electronic balance? Penimbang elektronik. So penimbang elektronik akan bagi nilai dalam bentuk gram, sangat jitu. Manakala untuk berat pula, kita boleh gunakan penimbang ikan tu, penimbang biasa dekat market tu. Okey. Adakah berat berubah? Ya, berat berubah. Dia bergantung kepada kedudukan, berubah kedudukan. Even di bumi sendiri, dekat bumi kita pun ada tempat yang graviti kita tinggi, ada tempat yang pecutan graviti kita rendah. Tak sama. Kutub utara, kutub selatan, khatulistiwa tak sama. Maksudnya kalaulah kita timbang berat badan kita dekat khatulistiwa pukul 12 tengah hari, sekejap 12 tengah hari kita pergi kutub utara, kalau kita timbang ada sedikit perubahan. Okey. Manakala jisim awak timbanglah kat mana-mana pun dia takkan berubah. Okey, masih keadaan yang sama, isi padu yang sama. So dia bergantung kepada banyak mana jirim yang terdapat dalam badan kita. Okey, kuantiti asas bagi berat dia adalah kuantiti terbitan sebab dia main pada formula. Ingat balik nah. Kalau terbitan maksudnya dia mesti ada formula. Okey, contoh bagi formula berat nah. Formula berat adalah W sama dengan mg. Bila W sama dengan mg, maka dia adalah kuantiti terbitan. Tapi jisim, kita belajar jisim termasuk dalam 7 kuantiti asas. Ingat tak apa dia? Arus elektrik, panjang, masa, okey? Jadi dia tak ada formula. Jisim tak ada formula. So dia adalah kuantiti asas. Bagi berat pula, dia adalah kuantiti vektor. Sebab apa? Sebab dia mesti menghala ke bawah. Dia ada arah. Dia sentiasa ada arah. Berat mesti ke bawah. Tak ada lagi orang kata beratnya tapi dia duk angkut ke atas langit. Tak. Berat ni mestilah benda yang kita angkat dan dia melawan dengan tarikan graviti. Awak angkat batu, awak rasa berat. Tapi kalau batu tu awak tak angkat, dia tak berat lah. Nanti turut ambil lah. Okey, pergi sana. Terima kasih, Man. Okey, manakala untuk jisim dia adalah kuantiti asas sebab dia tak ada arah. Okey, unit SI dia N besar. Ni adalah special unit. Kalau tak mahu tulis N, unit dia adalah kg ms -2. Dan untuk jisim unitnya adalah kilogram. Okey. So sebutan N, cikgu tak sebut Newton lah, cikgu sebut Newton. Cikgu sebut Newton sebab nak bagi eja betul. It's up to you nak sebut macam mana pun tapi eja kena betul lah. Kalau UK dia sebut Newton lah. Apa yang dia put eja yang tu dia pun sebut. Okey, sekarang kita pergi ke soalan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan medan graviti? Okey. Tajuk nanti akan kita bawa sampai bab 3. So awak kena betul-betul faham apa yang dimaksudkan dengan kekuatan medan lah.
Tadi berat. Berat tu W sama dengan mg, jisim darat, pecutan graviti. Yang ni medan. Kekuatan medan. Maksudnya macam ni. Kalau cikgu tanya awak, kuat mana perang dekat kawasan tu? Kuat mana perang dekat kawasan tu? Apakah maksud kekuatan medan perang? Kalau awak duduk kat tengah, awak duduk kat tengah-tengah orang perang, ada dua tempat perang. Ni Gaza, ni Israel. Bila perang, pergi sana, pergi sini, orang tengah-tengah ni ataupun sekitar-sekitar ni semua akan terkenal lah. Awak ada kat hujung dunia ni tak kenal lah. So bukannya medan perang. So medan perang adalah kawasan antara dan di sebelah-sebelah tu. Kalau bom terlajak ke apa-apa, awak akan kenal. Itu adalah kawasan medan perang. So kalau kita kata medan graviti, kekuatan medan graviti, dia adalah daya tarikan. Nampak tak dia ada pimai-pimai tu? Bom aku bom hang. So yang tu adalah tarikan. Daya tarikan graviti yang bertindak bagi setiap kilogram bahan. Okay. So daya tarikan graviti yang bertindak per kilogram. Maksudnya bagi setiap jisim bahan lah. Okey, tulis persamaan untuk kekuatan medan graviti. Kekuatan medan graviti juga kita boleh guna formula W sama dengan mg. Ini adalah formula berat. Sorry, yang atas ni berat. So G tu. W adalah yang atas ni adalah formula berat. So kita nak G. So apa dia G? G adalah daya per jisim. Okay. W per M. Okay, kekuatan medan graviti G. Okay, W per M. So G sama dengan W per M. So unit dia nanti, ini kan Newton, atas tu kg, bawah kg. So G tu unit dia Newton kg negatif 1. Ataupun G juga adalah pecutan graviti. So unitnya boleh jadi ms negatif 2. Okay. Ni unit lah. Ni unit. Ni tak boleh halus sikit ke Sarah? Huduh sangat gemuk macam ni. Dia tak boleh pilih tebal nipis ni. Oh ada. Cuma satu. Kalau macam ni nampak tak? Nipis macam ni nampak tak? Tak keluar pula. Macam ni nampak tak bawah ni? Nampak tak bawah? Nampak lah cikgu guna kecil sikit lah, susah nak tulis gemuk. Okey, sekarang kita nak tengok nyatakan dua maksud G dan unit dia. Okey, ni tak faham. Lama tak guna Zodo ni. Tak berapa nak cakap pula asal. Okey. Nyatakan dua maksud G. Maksud G tu sendiri maksudnya adalah pecutan graviti. Ataupun tadi kita boleh kata kekuatan medan graviti. Boleh dua-dua. Okey. Pecutan graviti betul. Kekuatan medan. Tu ada jawapan nombor 2 tak perasan. Kekuatan medan graviti pun betul. Okay. Dan unit dia tadi kita dah bincang. Kalau pecutan graviti nama pecut so ms negatif 2. Kalau kekuatan kita ambil daripada formula atas tadi ni. Formula ni. G sama dengan W per M so N kg negatif 1. Okay, macam tu. Setakat sekarang siapa ada masalah boleh tanya. Okay, kita nak pergi ke nilai bagi pecutan graviti di bulan. Okay, siapa faham? Angkat tangan. Okay, thank you. Bakis faham tak, Zara? Ya. Siapa tanya soalan tu? Tadi tu kan, Syarul. Syarul, okay. Yang, sekejap cikgu buka. Perbezaan. Dan kuantiti skala atau vektor tu kan. Kan yang berat kuantiti vektor. Ya. Lepas tu yang jisim tu kenapa kuantiti asal? Betul lah. Penasih awak nampak. Yang ni sepatutnya kuantiti apa? Kuantiti? Skala. Okey, bagus Syarul. Mata dia tajam. Okey, ada lagi tak orang lain yang tanya soalan? Bukan kuantiti asal, salah tu. Kuantiti skala kan? Okey, terima kasih Syarul. Okey, lain-lain cikgu rasa okey kot lah. Pakat angkat tangan dah ni. Okey, terima kasih. Boleh letak tangan. Letak tangan, turun tangan. Okey, sekarang ni kita nak tengok
sekiranya kita berada di angkasa lepas, permukaan bulan dan permukaan bumi. Katakanlah jisim angkasawan ni adalah 100 kilogram. Okey, awak letaklah jisim awak. Cikgu letak jisim angkasawan. Okey, jisim dia 100 kilogram. Jisim ni walaupun dia duduk kat mana-mana pun, dia duduk kat angkasa lepas ke, bulan ke, bumi ke, jisim dia tetap sama. Tetapi berat bagi angkasawan ni akan berubah bergantung kepada G. Bergantung kepada pecutan graviti. So kalau dekat bulan, dekat angkasa lepas, G dia kosong. Tak ada. Dekat bulan pula G-nya hanyalah 1/6 daripada bumi dan G di bumi adalah 9.81. Yang ni awak kena hafal. G adalah pecutan graviti di bumi ialah 9.81 ms-2. So macam mana nak cari dekat bulan? Tekan kalkulator 1/6 darab dengan 9.81. Jadi kat sini kita boleh dapat berapa? 1/6. Kalau di bumi kita dapat 98.1 Newton. So kalau yang ni 1/6 daripada 98.1 lah. Berapa jawapan dia? Tekan kalkulator Ustaz. 1/6 darab 98.1. Okey. Awak boleh tekan kalkulator dapat apa? Nampak hujung kan? So macam mana cikgu nak ubah ni balik dalam bentuk tu? Hak ni okey. So jawapan kita apa? 16.3. Aduh, dia pergi tutup pula dah. 16.35. Unit dia Newton lah. Okay. So yang ni berapa? Kosong lah. Sebab W sama dengan mg. G dia kosong. So W sama dengan kosong Newton. Okay. Sekarang kita nak tengok nombor 1 ni. Cari berat setiap objek. Andaikan G dia adalah 10. Cikgu tak mahu andai-andai G 10 lah. Sebab nanti exam awak tak boleh guna dah 10 ni. Awak tolong tulis Sat, tolong baiki Sat kat sini. 9.81. Lepas ni tak boleh guna dah 10 sebab memang dalam exam dia bagi 9.81. Okey, so kita nak biasakan diri lah. So kat sini dia bagi kat kita jisim dia 60 kg. So apa berat dia? Kena guna formula W sama dengan mg. 60 darab 9.81. Okey, semua orang cari jawapan. Okey, yang ni 2 kg. 2 darab 9.81. Okey, volunteer jawapan. Untuk yang 60 kg ni berapa dia punya berat dia? Hampa tak ada kalkulator ke? Diam je semua. 588 point berapa tadi? Nanti masa exam berapa titik puluhan yang ada tu salinlah semua lah. Newton. Okey, so jawapan atas ni cikgu tak mahu. Macam ni tak mahu. Sebab dia dah bagi awak 10 Newton. Yang ni 2 darab 9.81. 2 darab 9.81. So jawapan dia adalah 19.62. Okey. Berapa orang ni kelas kita hari ni? Macam mana nak tengok? Nampak orang je masuk. Koi okey tak? Koi ya. Okey cikgu. Okey dapat jawapan sama tak macam cikgu?
Sama juga. Sama. Okey, tajuk ni senang sikit. Okey, dua batu di bawah jatuh berhampiran permukaan bumi. Okey, berapa berat dia? Yang ni dia bagi darat dengan 9.81. So jawapan kita 49.05. Awak kena start praktis tekan kalkulator. Awak tak boleh main tunggu jawapan cikgu sebab nanti awak biasa tulis 10. Awak kena hafal lah G tu 9.81. So, jawapan kita 49.05. Pecutan graviti 9.81, yang ni kena hafal. Kekuatan medan graviti adalah sama dengan pecutan, cuma unit dia je lah. Kalau pecutan unit kita ms-2. Kekuatan medan graviti 9 N kg-1. Okey, untuk batu yang besar, berat dia akan bertambah. Berat dia bertambah. Sebab apa? Sebab dia ambil formula mg. So semakin besar jisim, semakin besarlah berat dia. Tapi pecutan dengan medan graviti ni sama lah, ni malar. Sama. Pecutan medan graviti sama. Yang ni bergantung. W berkadar langsung dengan M. Lagi besar jisim, maka lagi besarlah dia punya berat. Okey, jom kita pergi ke soalan bertiga. Berapakah berat satu objek berjisim 20 kg di atas permukaan bumi? Yang ni pun sama juga, tekan kalkulator. 20 darat 9.81, 196.2 Newton. B di atas permukaan bulan, kita ambil jawapan tadi darat dengan 1/6. Sebab atas bulan ni tarikan graviti dia 1/6 darat 9, 1/6 darat 9.81. Maksudnya kalau nak hafal nilai tu susah dah juga. Jadinya baiklah awak ambil 1/6 tu saja lah. 1/6 darab 9.81. Jawapan kita 1.635 tu dia punya G dia. 1.635 ms-2. Tapi kita tak payahlah hafal bawah ni, kita hafal 1/6 tu je. So kalau di atas permukaan bulan, jawapan yang kita dapat atas bumi tadi tu kita darat 1/6. So jawapan kita hanyalah 32.7. Jadi apa saja dekat permukaan bulan, kita rasa dia lebih ringan. Okey, kita rasa dia ringan. Okay, nombor 4. Sebuah kapal angkasa bergerak daripada bumi ke Marikh. Okey, dia bergerak daripada bumi ke planet Marikh. Kekuatan dekat Marikh tu adalah 3.7 Newton per kg. Yang mana berat lagi? Dekat bumi ke dekat Marikh? Kalau bumi, G kita 9.81 ni dekat bumi. So G Marikh 3.7 saja. So dekat bumi ni lebih berat lah. So dekat Marikh tu lebih ringan perasaan dia. Kalau wujud lah Marikh tu, kalau awak pergi sana, awak jadi ringan lah. Okay. Kapal angkasa itu membawa kapsul berjisim 100 kg yang diukur di bumi. Masa duduk kat bumi dia 100 kg. Jisim kapal angkasa ni kat mana-mana pun kat sama. Jisim. So, soalan pertama dia, berapakah berat kapsul itu di bumi? Di bumi kapsul tu beratnya guna formula W sama dengan mg. So G di bumi 9.81. So dari bumi berat dia berat lah. Besar. 981 Newton. Berapa jisim kapsul? Jisim ni kat mana-mana pun sama, iaitu 1 kg. Dekat Marikh ke, dekat angkasa lepas ke, dekat bulan ke, dekat bumi ke, semua sama. Tapi berat berbeza. Ni eja Marikh pun salah ni. Berat berbeza, iaitu W sama dengan mg. G ni awak tak boleh hafal, jangan lupa hafal pula. Marikh 37, Marikh 37 tak payah. Nanti masa exam dia bagi. Yang awak kena hafal tu kat bumi. Okay. So jawapan kita 370 Newton. Okay, selesai. Sekarang kita nak pergi page lain. Takkan 3 page je. Awak punya berat dapat berapa page? Habis dah?
Awak punya modul ada berapa muka surat? Takkan 3 page je. Habis dah? 2 page je ke? Tolong respon Sat. Betul ke 2 page saja? Ya. Oh, 3. 3. Kosong kan? Okey. Tak apa. So ada masa ni cikgu nak mengajak bab 3. Bab 3 ni kita tak buat lagi latihan. Kita baru berkenalan. Hari Khamis ni cikgu pergi sekolah. Lepas tu cikgu nak letak bahan. Lepas tu tapi awak nak pergi ambil bila tu dapat kebenaran bila tak tahu lagi. Hari Khamis cikgu jumpa mentua Sat. Jadinya untuk sementara ni cikgu akan bagi kat awak modul yang kosong dulu. Siapa yang nak tulis ke nak buat nota ke apa buat dulu nah. Okay, so kita take 5 Sat. Awak boleh pergi toilet ke apa ke 11-5 minit kita start balik. Jangan tinggalkan ni lah page ni. Awak boleh pergi basuh-basuh muka ke apa Sat. Lepas 11-5 minit kita start balik. Okay. Terima kasih.
Okey, jom kita sambung balik. Boleh nampak tak PowerPoint cikgu ni? Boleh. Boleh apa yang awak nampak tu? Boleh cikgu. Kita ke gravitian. Okey, terima kasih. Okey, untuk bab 3 ni, tajuk ni dia ada hubung kait sikit lah dengan tajuk yang kita belajar daya dengan berat tu lah. Bukan hubung kait sikit, hubung kait langsung lah. Maksudnya atas pemahaman awak yang sebelum ni, kalau awak faham, maksudnya awak akan lebih mudah untuk belajar tajuk kegravitian ya. Okay, so tadi macam kita belajar graviti tadi tu, yang kita tengok tu dia ada daya graviti, ada pecutan graviti kan, kekuatan medan graviti. So sepatutnya kita boleh nampak yang pecutan graviti ni sepatutnya adalah satu nilai yang sentiasa malar di bumi iaitu 9.81, tapi dekat bulan dia tinggal 1/6 saja dan dia akan selepas tak ada apa pecutan graviti. So jadi untuk tajuk kegravitian ni dia melibatkan bukan sahaja bumi, dia juga akan libatkan beberapa planet lain dan bulan serta matahari. Okey. Okey, cikgu ambil PowerPoint ni daripada cikgu Nur Azilah Khalid . Okay, untuk 3.1 kita akan belajar hukum kegravitian semesta Newton. Pelajaran lepas kita ada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, hukum Newton ketiga. Kalau yang tak hafal lagi tu, insaf lah buat nota dan tolong ingat balik. Sebagai pelajar fizik yang tu yang kita nak kena ingat lah. Apa beza Newton 1, Newton 2, Newton 3. Kita dah nak masuk dah hukum kegravitian semesta Newton. Okey. Hukum kegravitian semesta Newton ni, dia cerita sejarah sikit lah. Isaac Newton ni dia duduk bawah pokok. Kemudian dia perhati ada satu buah apple ni jatuh secara tegak. Dia tak ada jatuh melayang-layang lah. Tak ada lah buah apple tu jatuh sengit ke. Dia jatuh tegak. Bila jatuh tegak, buah apple tu tak jatuh macam ni tau. Dia jatuh tegak. Bila dia jatuh tegak ke bawah, dan gerakan bulan ni bumi, dia tengok, dia kata disimpulkan ada satu daya. Okay, daya tarikan bukan saja wujud antara bumi dengan buah apple, tapi juga antara bumi dengan bulan. Sebab itulah yang bulan tu dia boleh sentiasa ikut bumi. Okay. So, daya tarikan antara matahari dengan bumi wujud. Okay. Sebab tu kita dengan bumi sentiasa kita beredar ikut matahari lah. Kemudian daya tarikan antara bulan dengan bumi pun ada dan daya tarikan antara bulan dengan matahari pun ada. Tapi bulan lagi rapat dengan bumi lah. So dia lagi rapat dengan bumi, maknanya tarikan dia dengan bumi tu lagi kuat. Cuba tengok dia lagi rapat. So, dia semua tu ada tarikan masing-masing. Daya graviti dikenali sebagai daya semesta. Okey, daya semesta. Pasal apa panggil daya semesta? Kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Yang mana ada hubungan yang boleh nampak, tak nampak ke, tapi antara dua tu tarikan dia ada hubungan lah. Okay, rajah 3.3 menunjukkan daya graviti antara matahari, bumi dengan bulan. Ada contoh tentang tarik itu kuat ataupun tak kuat lah. Contohnya macam cikgu mengajar awak, tarikan ataupun hubungan cikgu dengan awak tu rapat lah. Antara awak dengan anak cikgu pun ada tarikan juga. Awak kenal anak cikgu tapi kenal sikit-sikit je lah. Awak nampak dalam kereta. Anak cikgu main sekolah ke, awak main raya rumah cikgu ke. Dia ada tarikan tapi sikit. Jadi walau bagaimanapun dalam bumi kita ni kita kena tahu tarikan-tarikan ni sebenarnya dia akan mempengaruhi. Okay, dia akan mempengaruhi pergerakan, dia akan mempengaruhi tarikan. Jadi di gambar ni kita boleh tengok daya tarikan sebagai daya semesta. Okay. Pada tahun 1687, Isaac Newton ni dia mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. So daya graviti ni dia katakan berkadar terus dengan hasil darat jisim dua jasad tersebut. Jisim M1, M2 ni mungkin boleh jadi antara bulan dengan matahari. Hasil darat dua-dua jisim ni. Daya mereka ni berkadar langsung. Maksudnya
Kalau level 2 ni berat, contohnya apa? Okey, kita ambil yang paling besar apa dah? Yang paling besar matahari, nombor 2 besar bumi, nombor 3 besar bulan. Okey, ni paling besar. Okey, kalau antara bumi dengan bulan kita darab, daya depa dua tu taklah sebesar daya yang dihasilkan oleh matahari dan bumi. Sebab matahari jisim dia paling besar darab dengan bumi yang jisim dia pun sederhana besar, maka daya dia lagi besar. Maksudnya daya ni dia bergantung kepada jisim apa yang terlibat. Okey, kalau bumi dengan bulan kuranglah sikit daya dah. Tapi tarikan antara matahari dengan bumi sangat kuat sebab matahari sangat besar. So lagi besar kita assume jisim dia lagi besar lah. Lagi besar. So daya graviti pula berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat dua jasad tersebut. So kita ada bulan. Ni. Daripada pusat dia ke hujung tu adalah R. Yang ni dia berkadar songsang. Daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat dua jasad lah. Maksud kita tak gambar sikit. Jadi apa yang kita boleh simpulkan adalah daya graviti wujud secara berpasangan. Awak tak boleh kata dia ada graviti seorang-seorang dah. Macam tadi kita kata bola tu jatuh ke bumi. Maksudnya antara hubungan antara bola dengan bumi. Lepas tu kita nak kata apa lagi? Antara batu dengan bumi. Antara batu dengan bulan. Jadi mesti berpasangan. Kena ada objek lah, dua jasad. So dua jasad itu masing-masing mengalami daya graviti dengan magnitude yang sama. So bila dia lawan tertarik, tarikan dia pun adalah sama. Kita pergi pelan-pelan, jangan risau. Latihan kita tak buat lagi, kita pengenalan dulu. Nanti bila latihan kita akan pergi lebih dalam lah. Daya graviti antara dua jasad ni kita perhatikan macam ni lah. Katakan ni bulan. Ini bumi. Bulan ni jisim dia M1. Tak tahulah berapa, katakan 1000 juta Newton. 1000 juta kilogram. Yang ni sejuta kilogram. Sejuta. Ni contoh cikgu bagi lah. So bila kita darab dua-dua jisim ni, mereka adalah berkadar langsung dengan daya tarikan. Sebab tu dia tulis kat situ formula tadi F berkadar langsung dengan M1 darab dengan M2. So kedua-dua ni antara daun dengan bumi ni. Kalau ada gambar daun dan bumi mengalami daya tarikan graviti yang sama. Hal ini menyebabkan daun dan bumi bergerak mendekati satu sama lain. Oleh sebab jisim bumi jauh lebih besar daripada jisim daun, daya graviti tidak ada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi. Oleh itu pemerhati di bumi hanya memerhati daun itu jatuh ke arah bumi. Jadi benda yang ringan akan tertarik ke yang berat lah. Okay, ini adalah formula yang awak kena hafal. Formula pertama dan formula kedua. Saatnya cikgu nak pasang laju. Betul-betul. Dia bunyi macam tu. Tak masuk dah pula.
Okey, bateri tak boleh connect, tak tahu siapa. Saya kalau habis-habis. Oh, masuk dah. Masuk dah, alhamdulillah. Okey. Sekejap, mana pen cikgu? Dah tinggal kat sana. Okey, jadi ada dua formula yang awak perlu hafal. Yang pertama adalah formula daya adalah berkadar langsung dengan hasil darat jisim 1 dan jisim 2. Dan formula kedua ni adalah formula hubungan antara daya, hubungan dia kadar songsang antara daya dengan kuasa 2 jari dari pusat. So kalau kita gabungkan kedua-dua formula M1, M2 per R kuasa 2. 1 dengan 2 kat atas ni bukan kuasa tau. 1 ni untuk merujuk kepada objek pertama. Yang kedua M2 tu untuk merujuk kepada objek kedua. R square tu yang kita perlu kuasa 2 kan. Jadi formula kat sini F sama dengan M1 darab M2 per R square. Yang ni tolong hafal. Dan kena tahu apa maksud dia. Okey, M1 adalah jisim bagi objek pertama. M2 adalah jisim bagi objek kedua. Dan R2 adalah jari. Jari tu nilai dia nanti dalam unit. Bila dia kuasa 2 tu nanti unit dah apa tengok. Dia bagi unit apa? Meter kot no? Meter. Okey, hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad berkadar terus dengan hasil darat jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat dua jasad tersebut. Jadi siapa yang hafal formula ni? F sama dengan M1 M2 per R square, sebenarnya dia boleh menjawab apakah yang dimaksudkan dengan hukum kegravitian semesta Newton. Jadi yang ni adalah poin pertama untuk hukum dan yang bawah ni adalah poin kedua. Cerita dia kata daya berkadar terus. So ni yang pertama. Dia berkadar terus dengan apa? Hasil darat jisim kedua-dua jasad. Dan yang kedua adalah berkadar songsang tu, cerita yang bawah R square tu, dengan kuasa 2 jarak antara pusat dua jasad tersebut. Apa dia pusat antara jarak antara dua pusat jasad tu yang ni. Ni adalah pusat dia. Maksudnya kalau dia ni pusat ni maksudnya tengah-tengah daripada jasad pertama, ni adalah pusat jasad kedua. Jarak dia antara pusat dengan pusat tu. Jarak ni berapa? Yang ni yang kita square kan. Lagi jauh, walaupun jisim tu besar, tapi kalau dia duduk jauh, dia akan menyebabkan daya tarikan tu semakin berkurang lah, sebab dia sebut tadi R tu berkadar songsang dengan daya. Okay. Jadi cerita dia, kalau benda tu besar, duduk dekat-dekat, maksudnya daya tarikan graviti dia sangat tinggi. Kalau benda tu besar, dua-dua tu duduk jauh-jauh, jadi dia akan dikurangkan daya tarikan graviti tu sebab R dia tu adalah besar. So R tu apa dia? R adalah jarak antara kedua-dua pusat jasad. Okey, kawan ni punya tengah, kawan ni punya tengah, berapa jarak dia. Okey. Jadilah ni kita akan extremekan sikit kita punya formula. Okay, kita tengok formula kita ni dah ada G kat depan tu, apa dia? Tu G ni. Apa ini cikgu tulis kat dia lah. Sekiranya anda mengetahui jisim dua jasad dan jarak di antara pusat dua jasad tersebut, anda boleh menghitung magnitude daya graviti antara dua jasad. Magnitude daya graviti ni adalah apa? Daya graviti. Magnitude daya graviti ni. Pemalar kegravitian. Pemalar kegravitian. Okey, pemalar kegravitian banyak mana? Besar mana? Okey, so kat sini pemalar, bila sebut pemalar maksudnya dia adalah satu nilai yang sama lah.
Satu nilai yang sama. Ni nilai yang kita guna tu adalah 6.67. Yang ni telah diberi ya. Kita nak tengok contoh satu. Contoh ni ada dalam buku teks. Hitung daya graviti antara antara sebiji buah durian dengan bumi. Jisim durian 2 kilogram. Jisim bumi, ni apa saintis dia buat satu macam bukan eksperimen lah, dia buat perbandingan lah, banding beza. So dia dia anggapkan bumi kita berat dia macam ni, 5.97 darat 10 kuasa 24 kilogram. Kalau nak tulis lah, tu dah jenuh. 5, 9, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jenuh nak tulis. Lenguh tangan. Ada 24 biji kosong. Jadinya kita hanya tulis 10 kuasa 24. Kita bacakan nombor piawai. Jadi lah ni berat bumi macam tu. Jarak antara dua pusat. Maksudnya antara pusat derian dengan pusat bumi. Okey, yang ni kita panggil R. So R ni adalah 6.37 darat 10 kuasa 6 meter. Jadi antara perut bumi kita dengan buah derian selalunya kat sini je. Buah derian kan atas bumi. Tapi dalam bumi kita tu jauh. Teras bumi kita tu besar. Jadi jarak dia dianggarkan 6.37 darat 10 kuasa 6 meter. Jadi apakah daya graviti? So bila daya maksudnya kita nak cari F. Okay, kita nak cari F. Jadi lah ni kita guna formula daya graviti dengan memasukkan satu pemalar iaitu pemalar kegravitian tadi. Jadi bila kita dah ada dah keempat-empat ni, ni dah akan bagi. Ni akan bagi masa exam. Tapi eloknya baiklah awak hafal sebab benda ni dia macam dengan kita punya pecutan graviti kat bumi lah. Kat bumi pecutan graviti kita 9.81 tu awak hafal. So untuk pemalar kegravitian pun awak hafal juga 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, yang lain-lain tu akan diberi semasa exam. So, jisim buah derian tu M1, jisim bumi kita 5.97. Kita kata tadi kalau yang jisim kecil akan tertarik ke yang jisim besar. Jadi bumi takkanlah tertarik ke buah derian tu, tapi buah derian lah akan tertarik ke bumi. Ni masukkan dalam formula. Cikgu suka kalau kita masukkan dalam formula, kita tulis unit tu apa tau. Baru kita boleh nampak unit akhir tu apa. So kalau kat sini 6.67 tadi, unit dia adalah Newton, meter kuasa 2, kg negatif 2. Darat 2 ni pun kg. 5.97 ni pun kg. Kat bawah ni meter. Okay, kita nak tengok kg yang pertama dengan kg kedua ni maksudnya kg kuasa 2. Kg kuasa 2 akan dihapuskan dengan kg negatif 2. So tinggallah nm kuasa 2 dengan m. Kat bawah ni pula dia m duduk dalam ni. So maksudnya m kuasa 2 jadi m kuasa 2 kat sini. Nampak tak? R tu kan kuasa 2. Ni formula dah ni. R kuasa 2. So bila R kuasa 2, 6.37 10 kuasa 6 meter kuasa 2. So meter kuasa 2 dia dapat M kuasa 2. M kuasa 2 kat bawah dengan M kuasa 2 kat atas ni habis. So dah sekali jawapan kita adalah Newton. Yes, Newton memang merujuk kepada daya. Soalan dia adalah daya. Daya apa? Daya graviti. Bila daya graviti, dia adalah F. Okay, daya graviti adalah F. So G tu apa dia? G ni pemalar. Pemalar kegravitian tak sama dengan daya graviti. Okey. Setakat tu cikgu rasa tak ada pening-pening kepala lagi sebab cikgu pergi lambat-lambat kan. Cuma lah ni, apa yang cikgu perlu ingatkan kepada awak, formula, formula. Kita ada hubungan antara M1, M2 dengan F, R square dengan F. Lepas tu awak nak kena ingat hukum kegravitian semester Newton lah. Ni yang ni. Hukum kegravitian semester Newton. So 3 benda nak kena hafal. Dan satu lagi cikgu minta awak hafal nilai. Hafal nilai bagi G.
Sebab nilai bagi G ni dia macam kita hafal graviti lah. G ni pemalar. Okay, kita akan gunakan formula ni. Formula F sama dengan G M1 M2 per R square ni kita akan guna sentiasa. So G tu memang ada nilai dia dah. Nah, kita pergi ke soalan contoh kedua. Sebuah roket berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti. Maksudnya ni dia dah bagi kat kita F. Berapa jisim roket? Dia nak tanya kita M1. M1 kalau kita assume roket means M2 kita adalah bumi. Okay, so jisim bumi 5.97 ni kita anggap dia M2. M1 tak tahu. Jarak antara bumi dengan roket adalah R. So nak cari R square nanti ambil yang ni lah. Soalan ni berapa jisim roket kan? Macam mana kita nak cari jisim roket? So kita kena tengok dulu formula. Kita keluarkan formula punya dia punya unknown lah. Formula kita tadi F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R square. Dia tanya kita jisim. Jisim roket mana yang M1 tu. Kita pindah dulu hal lain. Kita pindah R2. Jadi F dengan R2 darab. Okay, sebab ni bawah, ni atas dia darab. G M1 M2. Okay, dah ni kita nak cari M1, kita tinggalkan M1 duduk belah sini. Hak lain ni dia duduk darab dengan M1, masa ni dia pindah dia jadi bahagi ya. Jadi G M2. Macam tu. So F adalah daya. Daya dia dah bagi kat kita. 4.98 darab 10.05 Newton. Bahagi dengan R square. Darab dengan R square 6.37 darab 10.6 meter. Kat luar ni kena ada square lah, 0.2. So 6.2 kat luar tu. Bahagi dengan G. G tadi cikgu suruh hafal tu apa? 6.67 darab 10 kosong negatif 11 darab dengan M2. M2 tu adalah jisim bumi. 5.97 darab 10 kosong 24 kilogram. Negatif 11 ni unit dia tadi M02 kg negatif 2. Okay. Allah cantik audio habis lah. Cikgu badan Pak Cikgu tulis tu lah. Sebab hak ni dia duduk belah kanan. Hak tu lah juga. Cuma tadi tu ada kita ikut satu-satu ni dia bagi terus ketui ya. Kita ikut step satu-satu kita masukkan. Masa exam jangan duk risau. Pelan-pelan lah. Itu exam awak tengah tahun itu saja cikgu bagi soalan hak dalam modul. Bagi senang-senang nak bagi semua dapat markah tinggi. Siapa yang rajin buat modul dapatlah markah. Untuk akhir tahun nanti kita akan ada soalan selaras dalam daerah. Jadi awak kena pulung betul-betul lah. Fahamkan betul-betul apa yang kita belajar lah. So lepas kita tekan kalkulator kita akan dapat macam ni. Cikgu sebenarnya tak suka tau kalau tulis nilai terus macam tu. Kena tulis dia punya unit dah. So unit dekat sini ni sepatutnya atas tadi tu kan. M4.98 tadi tu cikgu dah apa susun balik tu, patutnya awak tulis balik kat sini. Baru masukkan dia punya nilai. Jadi M2 tadi macam mana dia punya tu? M2 sama dengan F R square per G M1. Maksudnya ni F. Okay, ni Newton. Darab dengan M2 M2 dah R2 ni meter, so dia akan jadi meter square. Kat bawah pula kat bawah ni 6.67 tu unit dia N M02 kg negatif 2. 5.97 ni adalah jisim bumi kilogram. Okey. Atas ni Newton lebih.
Ini M square habis. Ini kg negatif 2, ni kg saja. So tinggal kat sini sekejap lagi kg negatif 1. So buat net atas, jawapannya hanya akan tinggal kg saja. Okay, so itu adalah jawapan untuk jisim bagi roket. Okay, 5.07 darab 10.04. Okay, kesan jisim dan jarak antara dua jasad ke atas daya graviti. Yang ni menunjukkan yang sekiranya dua jasad yang lebih besar, okay, kalau kita assumekan dia punya R tu R dia malar, R tu jarak antara dua-dua tengah tu kan, R tu malar. Kalau lagi besar dia punya jisim, maka hak bawah ni lah daya tarikan dia lagi kuat, hak atas ni lemah. Yang ni pula, kalau lah dua-dua tu jisim dia sama, M dia malar, okay, maka R yang kecil tu, yang lah siapa yang duduk lagi rapat tu, dia lah lagi kuat. Yang bawah ni lemah. Betul lah. Kesan jisim dan jarak antara dua pasangan penghubung atau daya graviti. Walaupun daya graviti merupakan daya semesta, dua orang di permukaan bumi tidak akan merasai kesan daya graviti antara satu sama lain. Sebab kita dah ditarik oleh graviti ke bawah, so awak dengan kawan awak duduk sebelah-sebelah, tak ada lah kesan dah. Hal ini kerana daya graviti antara dua jasad berjisim kecil mempunyai magnitud yang sangat kecil. Daya tarikan awak dengan kawan awak tu, dia punya magnitud dia sangat kecil dan boleh diabaikan. Okay, kalau awak jisim 50 kg, kawan awak pula 70 kg, daya graviti yang dialami sebanyak 2.3 darab 10 kuasa negatif 7. Jika berdiri antara satu sama lain. So negatif 7. Maksudnya sangat-sangat kecil. Macam tak ada tarikan lah. Menurut hukum Newton menurut hukum gerakan Newton kedua, ingat balik, hukum gerakan Newton kedua kata apa? Satu pasal apa? Nombor 1 inersia. Nombor 2 pasal daya impuls kan. Dia kata daya graviti boleh diungkapkan sebagai F sama dengan mg daripada hukum kegravitian semesta Newton pula, daya graviti diungkapkan sebagai F sama dengan G M1 per M2 bagi R square. So apa hubungan antara G besar dengan G kecil? Okay, kita tengok yang ni F, ini pun F, dua-dua sama. So kita boleh ungkapkan daripada dua tu adalah sama. F kiri dengan F kanan tu sama. So yang F ni kita masukkan mg. F kat sini kita masuk kat bawah ni. G M1 M2 bahagi R square. Jadi apa hubungan antara G kecil dengan G besar? So mereka berkadar langsung lah. Nilai G adalah berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih rendah daripada R besar. Nilai G adalah berkadar sengsang dengan kuasa 2 jarak bumi bagi kedudukan R lebih besar daripada R besar. Yang ni cikgu akan terangkan menggunakan video pada pelajaran akan datang. So siapa yang tak masuk ke akan datang, cikgu tak risau untuk darah cikgu risau untuk darah awak lah. Takut nanti tak faham lah. Sebab sampai setakat sekarang ni cikgu hanya terangkan dia punya definisi, dia punya hubungan saja. Okay, lepas ni kita akan tengok dengan lebih lanjut hubungan bagi setiap satu. R besar tu apa, R kecil tu apa pula. Okay. Cikgu rasa untuk hari ni setakat itu dulu. Cikgu harap hari ni awak boleh buat dulu nota bagi tajuk kegravitian dan selesaikan semua modul bab 2 sebab nanti awak akan dapat modul bab 3 lah. Okay. Lepas tu study sikit pasal kegravitian, buat nota hari ni dan cikgu akan bagi nota. Kalau awak nak tiruin tu tirulah. Okay, apa benda yang penting untuk hari ni ialah awak hafal dia punya formula dan nilai-nilai tu dulu. Okay Ada soalan tak untuk sampai setakat ni? Sampai setakat ni saja. Apa ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita akan akhir kita punya kelas sekarang. Dan tolong buat nota sebelum, maksudnya sampai pukul 12 tu buat nota lah bagi siap. Okay. Boleh ke macam tu? Cikgu letak gambar satu-satu.
untuk kehadiran hari ni dekat sini lah. Cikgu tengok gambar tu. Siapa nak buka kamera buka lah. Tak mau cikgu takat yang ni je. Okay, terima kasih semua. Okay, boleh left. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Bye. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Bye Jason.